Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dari Kumpulan Bunga telah memilih tajuk tugasan Isu dalam Organisasi Polis Diraja Malaysia PDRM. Saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang iaitu saya sendiri, Aina Najwa binti Farid Wajdi, nombor matrik 268734. Saya Faridah binti Yahya, nombor matrik 268609. Saya Nurul Aini binti Azhar, nombor matrik 268594. Pengenalan. Menurut Preziosi 1980, diagnosis organisasi mempunyai pendekatan penyelidikan yang menjurus kepada pernyataan berkaitan peranan organisasi atau sebahagian daripada organisasi yang berkaitan dengan kepentingan bahagian bermasalah. Beliau turut menambah satu kenyataan sedemikian membawa kepada cadangan meningkatkan kecekapan organisasi, keberkesanan organisasi atau fleksibiliti. Isu atau permasalahan yang dihadapi oleh setiap organisasi dapat dibahagi kepada 4 isu utama iaitu isu proses sumber manusia, isu teknostruktur, isu trusted strategy dan isu sumber manusia. Organisasi yang dipilih oleh kumpulan kami adalah Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM. PDRM adalah merupakan suatu pasukan keselamatan yang berperanan menjaga keselamatan dalaman negara sebagaimana telah diperuntukkan di bawah Seksyen 3 Akta Polis 1967. Ketua Polis Negara adalah Tan Sri Sani bin Abdullah Sani dan beliau dibantu oleh Timbalan Ketua Polis Negara dan 10 orang pengarah. Terdapat lebih kurang 10 jabatan utama di dalam PDRM iaitu Jabatan Pengurusan, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Siasatan Narkotik, Jabatan Sumber Logistik dan Teknologi STAT, Jabatan Keselamatan Dalaman Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA, Jabatan Khas, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Jabatan Integriti dan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard dan akhir sekali Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti serta Jabatan Siasatan dan Penguasaan. Penguatkuasa. Terdapat isu yang sekali terjadi iaitu berkaitan isu proses manusia, isu sumber manusia dan isu teknostruktur. Kaedah diagnosis yang telah digunakan, konflik yang membuat keputusan. Isu yang wujud adalah isu proses manusia iaitu sering terjadi konflik di antara pegawai dan anggota bawah. Hanya kepada pegawai atasan sahaja yang memberi arahan. Komunikasi menegak yang digunakan menjadikan anggota bawahan membuat sebarang keputusan walaupun dalam tempoh yang terdesak. Komunikasi menegak ini adalah berkaitan dengan pertukaran maklumat di antara 2 atau lebih peringkat dan juga 1 atau lebih peringkat yang lain dalam hierarki organisasi. Yang kedua, masalah pembahagian tugas dalam skop kerja. Keanggotaan yang kurang menyebabkan pembahagian tugas agak tidak teratur di mana segelintir anggota bawahan terpaksa membuat 2 kerja dalam satu masa. Bebanan tugas yang banyak ini akan menimbulkan tekanan pada anggota bawahan. Tekanan kerja boleh dikatakan adalah tindak balas emosi individu terhadap kawasan persekitaran kerja yang akan memberi ancaman terhadap pekerja tersebut. Hilang dah. Definisi
diagnosis. Menurut Chaming and Woolley 2001 adalah proses untuk memahami sesebuah organisasi berfungsi serta mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk serta maklumat, meneliti kelemahan dan kekuatan setiap orang serta meneliti cara untuk membuat perbincangan bagi mencetus idea-idea perniagaan baru yang lebih segar dan sistematik. Diagnosis organisasi begitu penting dilaksanakan bagi setiap organisasi mahupun sesebuah syarikat untuk melihat pasang surut sesebuah gerakan dan ia lebih kepada langkah utama untuk melihat perubahan terhadap apa yang dirancang untuk membuahkan hasil sekiranya perbincang berjalan secara serius dan konsisten. Saya akan bentangkan kaedah menganalisis data. Kaedah yang digunakan adalah pertama, temu bual. Yang kedua, pemerhatian. Bagi temu bual, pelbagai pihak yang ada dalam organisasi tersebut boleh ditemu bual bagi memperoleh sebarang maklumat sebelum melakukan intervensi dan seramai 10 orang individu daripada pelbagai pangkat DIP disentuh telah ditemu bual. Melalui temu bual, maklumat secara terus boleh diperoleh dengan pantas serta dapat mengetahui jenis diagnosis yang diperlukan dengan mudah. Yang kedua, pemerhatian. Pemerhatian dilakukan dengan merekod data dan melihat situasi yang berlaku di dalam PDRM. Reka bentuk penyelidikan. Kaedah yang digunakan untuk menganalisis data adalah kaedah kualitatif. Kaedah ini lebih kepada penerokaan dan memahami terhadap sikap, tingkah laku, kepercayaan dan interaksi di antara manusia. Data kualitatif adalah berbentuk deskriptif, kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diperhatikan. Data kualitatif terhasil daripada 3 jenis data iaitu hasil pemerhatian, hasil temu bual dan bahan bertulis. Intervensi yang dicadangkan. Yang pertama, mengadakan program team building. Pembinaan pasukan merujuk kepada aktiviti mengumpulkan kesemua peserta dan menghendaki mereka menjalankan pelbagai misi dan mengikut segala aktiviti yang dirancang. Biasanya dijalankan di luar lingkungan kerja. Ia perlu dilakukan sekurangnya setahun sekali. Semangat berpasukan dapat dilihat dan menimbulkan sifat saling menghormati serta saling membantu. Program ini memberi ruang antara pegawai atasan dengan anggota bawahan untuk mengenali dan memahami sama mereka serta dapat membantu memperbaiki hubungan di antara mereka agar dapat bersama-sama bekerja dalam satu pasukan. Yang kedua, melaksanakan program latihan dan pembangunan kepada pegawai penyelia. Penganjuran program ini dapat membantu pegawai penyelia untuk mencukupkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan, kecekapan, pembentukan sikap serta pengalaman yang cukup agar mereka mampu menjalankan tugas dengan berkesan dan sistematik. Pegawai penilai kurang berpengalaman akan menyebabkan terjadinya kekeliruan penilaian, merangkumi bias, impact halo, kebolehan yang terbatas, kurang pengalaman dalam menjalankan amanah dan sebagainya. Yang ketiga, file meja. Bagi mengatasi masalah isu proses manusia berkaitan masalah dalam pembahagian tugas dalam skop kerja, cadangan agar penyediaan file meja dibuat dan dikemaskan bagi setiap anggota. Individu terbabit akan dapat menentukan segala tugas dan tanggungjawabnya yang harus dilakukan. Turut berperanan sebagai satu alat kawalan sebagai dalam etika kerja atau alat rujukan untuk pekerja menjalankan tugas masing-masing supaya lebih tersusun dan teratur. Yang keempat adalah peranan pemimpin. Pemimpin atau ketua organisasi perlu memainkan peranan untuk mengambil maklum berkaitan skop tugas anggota bawahan serta prihatin dalam membuat agihan tugas agar tidak lari daripada skop tugas sebenar berpandukan pada file meja anggota tersebut.
Perbincangan antara pegawai atasan dan bawahan berkaitan beban dan tugas yang diberikan boleh diseimbangkan dengan anggota lain bagi mengelakkan tekanan berlaku dalam diri anggota terbabit. Dicadangkan agar penambah mesin pendua di setiap cawangan besar serta proses servis sekerap 2 kali dalam setahun bagi mengelakkan peralatan mengalami masalah. Yang kelima, pusingan kerja. Sistem pusingan kerja bergerak secara bergilir merupakan satu praktik yang telah dilatih daripada pusat latihan lagi untuk membiasakan anggota dengan pelbagai tugasan dan mengembangkan lagi kemahiran dalam pelbagai bidang. Perkara ini dapat membuka ruang kepada anggota, terutamanya anggota baru untuk menimba seberapa banyak pengalaman dan berjumpa dengan orang yang berbeza bidang. Secara tidak langsung, ini dapat membantu melahirkan pekerja yang mampu membangunkan organisasi dengan lebih serius. Yang keenam adalah memupuk motivasi. Setiap organisasi perlu memastikan sikap dan tingkah laku pekerjanya berada dalam keadaan baik dan positif. Budaya kerja dan keadaan di dalam pejabat atau kawasan terselah daripada pemikiran dan sikap positif semua pihak. Ketua adalah ikon paling untuk dijadikan contoh dan ikutan. Oleh sebab itu, ketua perlu sentiasa berintegriti dan memupuk motivasi sesama. Namun begitu, praktik ini akan berhasil sekiranya kerjasama kedua-dua pihak dapat dilakukan dengan baik. Saya kan? Saya tak nampak. Atas tu ditulis apa Kak? Halangan perubahan. Halangan perubahan Saya akan membentangkan halangan perubahan. Halangan perubahan terbagi kepada 3, masalah kekurangan kepakaran, objektif latihan kurang jelas dan masalah kewangan. Dari segi masalah kekurangan pakar, halangan dalam membuat sebarang program pembinaan pasukan adalah pihak organisasi menghadapi masalah kekurangan tenaga pengajar yang mempunyai kepakaran dalam bidang terbabit. Daripada segi masa, tempat dan kekangan tugas di antara pegawai atasan dan anggota bawahan yang berbeza agar sukar untuk menjayakan program. Objektif latihan kurang jelas pula, terdapat sesetengah program latihan yang dijalankan tidak menyeluruh dan objektif latihan yang kurang jelas dalam menyampaikan maklumat tentang peranan dan tindakan seseorang penilai dalam membuat penilaian prestasi. Seseorang penilai lebih cenderung untuk memilih individu pilihan dalam memberi penilaian. Dari segi masalah kewangan, melibatkan kekangan dari segi peruntukan kos kewangan ketika hendak melaksanakan sesuatu program. Peruntukan kewangan yang tidak cukup mengakibatkan banyak program permufakatan atau program-program yang lain tidak dapat dijalankan malah turut dibatalkan. Peruntukan kewangan yang tidak mencukup juga turut menyebabkan timbulnya kekangan untuk mendapatkan peralatan pejabat yang lengkap. Yang ni apa atas tu tak nampak Kak? Tindakan mengatasi halangan. Tindakan? Mengatasi halangan. Untuk tindakan mengatasi halangan, memastikan segala latihan dan pembangunan yang telah dirancang akan mampu memberikan impak yang lebih berkesan buat diri individu terbabit. Malah bagi organisasi mengelak dari berlakunya sebarang pembaziran sama ada dari segi kewangan maupun masa. Memastikan latihan maupun program pembangunan dilaksanakan akan membantu penilai bagi memperbaiki kelemahan yang wujud berkaitan penilaian prestasi. Memastikan segala perbelanjaan kewangan yang diperuntukkan bagi menjalankan sesuatu program atau latihan akan digunakan secara strategik. Pengurusan yang strategik dapat mengatur dan menghadkan perbelanjaan kewangan secara berhemah dan lebih berhati-hati. Masalah kekurangan pakar bagi melaksanakan sesuatu program, organisasi PDRM boleh menjemput tenaga pengajar dari luar organisasi. Pemantauan JIPS berkaitan pelaksanaan file meja dan SKDD dari masa ke semasa dapat membantu mengingatkan pegawai maupun anggota berkaitan skop tugasan mereka. Kesimpulannya, di dalam semua organisasi awam maupun swasta, isu atau permasalahan sentiasa wujud dalam organisasi. Pelaksanaan diagnosis dalam organisasi dan penekanan kepada intervensi
yang dicadangkan akan dapat mempengaruhi dan menukar situasi dalam organisasi kepada lebih positif dan mengelakkan konflik demi mencapai misi dan visi organisasi. Semua pegawai dan anggota hendaklah bekerjasama saling membantu dalam mengikuti dan melaksanakan sebarang pembinaan intervensi yang telah dirancang oleh pihak pengurusan PDRM. Sekian, terima kasih.